لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب زدني علما نافعا وارزقني فهما واسعا قال الله تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarganya, seluruh para sahabatnya, wa ila al-alama al-imam Habib Abdullah Al-Haddad, wa ila muallim Haji Wahid bin Usman, wa ila muallim Haji Abdul Rauf Haji Talib, wa ila muallim Haji Ahmad Haji Wahab, wa ila ibu ayah kita, datuk nenek kita, suami kita, isteri kita, anak-anak kita, menantu kita, cucu kita, mertua kita, khusus kepada seluruh karya Taman Bukit Rambai dan persekitarannya serta umat seluruh alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Lafazkanlah rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dekat skrin tadi ada terpapar kat masjid ni buat tahniah. Tahniah Allah menyayangimu sebab kita datang masjid. Tahniah Allah menyayangi kita. Rupanya datang masjid Allah sayang. Itu juga adalah ilmu. Hari ini kita nak bercerita tentang bersekitar tentang ilmu, tuan-tuan. Bila kita sebut ilmu, dia satu skop yang sangat besar, luas, sarjana mata yang memandang. Kalau kita ambil kira kata ulama, ilmu dia kewajarannya dikaitkan dengan saleh, kewajarannya dikaitkan dengan adab dan akhlak. Kalau nak kata ilmu, Azazil pun sangat berilmu. Kalau kita nak sebut ilmu saleh, Azazil itu jauh lebih saleh daripada kita. Ada dinukilkan dalam kitab, Azazil ini dia beribadat kepada Allah kurang lebih 250,000 tahun lama. Lama tu. Saya kirakan pagi ni tak ada pun sesiapa pun yang ada beramal alim dan saleh kurang lebih 250,000 tahun. Tak ada, tuan-tuan. Nak menggambarkan kepada kita bagaimana kepentingan ilmu mesti wajib dikaitkan dengan adab, akhlak dan saleh. Barulah dia jadi sesempurnanya. Itu sebab kalau kita lihat dalam Al-Furqan, Allah sebut di antara ayat yang Allah sebut, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Allah suruh kita baca dengan nama Tuhanmu. Maknanya bila kita baca dengan nama Tuhan kita, maknanya di situ ada ilmu. Itu sebab bila kita nak huraikan tentang ilmu, ilmu ini dia terbagi kepada dua. Ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ini dua. Ini dua cabang ilmu ni sangat-sangat penting. Memang ramai ustaz ada cerita. Memang ramai ustazah ada cerita. Tapi saya nak melihat pada satu sisi yang lain supaya kita dapat melihat ilmu ini dan kepentingannya. Bila disebut ilmu, dia ada ilmu fardu ain, ada fardu kifayah.
yang wajib kita pelajari secara asas, ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni, ilmu ibadah ini, dia merangkumi bab-bab muamalat, munakahat. Ini semua benda-benda yang asas yang perlu kita ketahui. Begitu juga dengan ilmu yang disebut sebagai ilmu akidah. Ilmu akidah dia menyentuh soal ketuhanan, tentang zat yang maha agung. Kalau kita tak mendalami sungguh-sungguh, dia akan memberi banyak permasalahan dalam bab akidah. Kefahaman berbeza-beza. Tapi kalau kita ada satu kefahaman yang satu, insya-Allah kita tidak akan lari daripada ilmu yang kita perolehi. Itu yang kedua. Yang ketiga, akhlak. Kalau kita lihat dalam kitab disebut Imam Syafi'i radhiyallahu rahmatul alaihi ini, dia ini belajar ilmu adab saja. Berapa lama agak-agak tuan-tuan? Ilmu adab tuan-tuan. 20 tahun lamanya. Ilmu adab dia. 20 tahun. Kemudian ilmu-ilmu yang lain dia belajar 10 tahun kurang lebih. Nak menggambarkan kepada kita betapa pentingnya kita mempunyai ilmu itu tadi, dia perlu ada adab. Supaya kita tidak melakukan sesuatu perkara yang macam mana Azazil lakukan. Pendek kata, orang sombong tak masuk syurga. Sombong tak masuk syurga. Ada hadis yang menyebut orang sombong tak masuk syurga. Orang dengki tak masuk syurga. Orang yang mengkhianati orang lain tak masuk syurga. Orang angkuh tak masuk syurga. Itu yang berlaku kepada Azazil. Ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk namanya Azazil dan para malaikat ini, ketika itu belum ada lagi manusia. Manusia tak ada lagi. Tak ada manusia. Malah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Azazil ini dua anugerah yang sangat besar. Di antara yang pertama, Sayyidul Malaikat. Maknanya dia sebaris bersama dengan malaikat Jibril alaihissalam. Dia sebaris dengan malaikat Mikail. Dia sebaris dengan malaikat Israfil dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah anugerahkan kepadanya ijabah kepada doa. Besar tu. Dan saya sebut awal tadi, dia beribadat 250,000 tahun lamanya. Jangan kita lupa, satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Nak menggambarkan suasana itu pagi-pagi ini, supaya kita ambil itu sebagai satu bentuk motivasi kepada diri kita untuk kita jadi seorang insan umpama padi. Balas lagi berisi, dia lagi tunduk. Dia lagi apa? Tunduk. Ilmu yang ada ini pun Allah yang punya, bukan kita yang punya, Allah yang punya. Dalam pengkisahan itu tadi, ketika Israfil berjalan, lalu dia melihat di pintu api neraka itu tercatat nanti akan ada hamba Allah yang engkar, yang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila malaikat Israfil nampak, dia takut. Dia risau, dia sedih. Siapakah hamba Allah itu? Ketika itu makhluk manusia tak ada ni. Yang ada malaikat dan jin. Yang ada malaikat ni dua je, malaikat dan jin. Lalu malaikat Israfil ni bercerita-cerita dengan para malaikat yang lain. Perasaan risau dan rusing dia. Lalu dia teringat sesungguhnya bahawa Azazil ini telah Allah anugerahkan kepadanya, doanya adalah ijabah. Lalu dia panggil Azazil, wahai Azazil, doakanlah untuk kami agar kami tidak kufur dengan Allah, kerana dia tercatat di pintu syurga Allah Subhanahu wa taala.
Azazil mendoakan seluruh mereka itu. Dan apa terjadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala nak mencipta makhluk? Allah cipta makhluk tu tuan-tuan. Semua orang tahu, semua ustaz-ustaz cerita. Allah ciptakan makhluk namanya mim alif hamzah nun sim ya menjadi khalifah. Itu ilmu tuan-tuan. Bila sebut khalifah, semua kita ini adalah ilmu. Semua kita ini adalah ketua. Apabila kita ketua, kita mesti ada ilmu. Alimnya kita ini berbagai-bagai. Alimnya kita ini berbagai-bagai alim. Contoh tuan-tuan, ini contoh. Kalau dia adalah doktor perubatan, boleh tak dicerita tentang agama? Contoh. Bukan kat sini lah, tempat lain. Kat Jamaika ke, kat mana-mana lah. Dia doktor perubatan, tapi dia cerita pasal agama. Tentu tuan-tuan kata, apa salahnya? Boleh. Tapi mesti berfakta. Mesti ada rujukan. Mesti ada nas. Mesti ada rujukan. Tuan-tuan, pengalaman saya lah tuan-tuan. Pengalaman lah. Ketika saya menyiapkan tesis master saya tuan-tuan, dia perlu ada akta tuan-tuan. Dia perlu ada rujukan. Tahu tak? Dia perlu ada rujukan. Saya buat rujukan. Semua tesis yang saya buat kurang lebih 12,000 patah perkataan. Kurang lebih. Lebih mungkin, kurang tidak. Reject. 100% reject. Allah. Dalam hati aku cakap, bilalah aku nak siapkan. Kata nak sambung PhD. Memang tak sambung-sambung lah jawabnya. Tuan-tuan, dia tak nak ayat yang kita ambil daripada orang lain. Dia nak ayat dia sendiri. Sampai begitu sekali, tuan-tuan. Sangat-sangat sulit pengiraan itu. Itu sebab saya nak menggambarkan kepada tuan-tuan hari ini, semua tuan-tuan ini adalah orang yang berilmu. Sebab senang ya dalil dia. Dalil dia senang. Agak-agaklah saya boleh ke cerita tentang kedoktoran. Haji Rahim, kita pergi hospital Haji, pertama jarum dia sebegini rupa Haji, dia akan cocok di bahagian ini dan dia akan mengeluarkan ini, dia akan agak-agak apa Haji Rahim kata? Betul ke tak betul ustaz ni? Tak, satu benda yang pelik tuan-tuan. Mana boleh ustaz cerita pasal doktor? Doktor perubatan tak boleh tuan-tuan. Saya nak menggambarkan perkara itu supaya kita tidak terleka dan akhirnya kita menerima kenyataan itu. Kalau dia berfakta tak apa tuan-tuan. Hari ini kefahaman macam-macam tuan-tuan. Jangan main-main tuan-tuan. Kalau nak menipu pun biar pandai-pandai tuan-tuan. Ada kefahaman yang menyebutkan Imam Mahdi itu datangnya daripada kaumnya wanita dengan izin, minta maaf. Kaum wanita jadi Imam Mahdi. Hilang akal apa pagi-pagi. Contoh. Kalau kita tak ada ilmu, kita terima tak? Terima. Tapi bila kita ada ilmu, ilmu itu nanti dia akan mencerminkan, mencerna. Dia akan memberi satu cahaya. Satu benda yang sangat pelik. Mana mungkin? Imam Mahdi itu namanya lelaki, bukannya wanita. Mana mungkin Imam Mahdi datang dari kalangan wanita? Dalam banyak nas, dalam banyak syarah dan banyak kitab disebut Imam Mahdi itu seorang laki-laki, bukannya wanita. Ini benda yang sangat kecil tuan-tuan. Kalau dia lebih besar, Masya Allah, dia jadi lagi susah. Dia jadi lagi susah. Itu sebab ketika Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia ini tadi, Allah sebut, wahai seluruh para malaikat, wahai seluruh keturunan jin, sujudlah engkau kepada Adam ini. Semua sujud. Semua sujud, kecuali ada seseorang. Ada seseorang yang tak nak sujud. Dia kata apa? Wahai Allah, tidakkah engkau ciptakan aku jauh lebih lama daripada engkau menciptakan makhluk ini? Satu, dah ada tak perasaan angkuh ke situ? Dah ada sombong ke situ? Tidakkah engkau wahai Allah ciptakan makhluk ini daripada salsalin maznun, daripada pati tanah hitam yang kering, sedangkan engkau menciptakan aku daripada api?
Tidakkah engkau wahai Allah berikan kepada aku anugerah yang sangat besar, doa, ijabah kepada doa kepada semua para malaikat. Aku engkau lantik sebagai sayyidul para malaikat. Nampak? Angkuh tak angkuh dia itu. Lalu Allah melaknati dia. Sehingga sekarang satu orang yang beramal 250,000 tahun tanpa adab, akhirnya dia menjadi musuh kepada kita. Dia bukan jadi musuh saja kepada kita, bahkan dia itu menganggap kita sebagai musuh. Sebab disebabkan Adamlah yang telah menyesatkan aku, dan akan aku sesatkan seluruh anak Adam ini. Itu yang kita takut. Penyesatan ini dia boleh berlaku berbagai-bagai kaedah, tuan-tuan. Berbagai-bagai kaedah dia boleh berlaku. Itu sebab kalau kita melihat dari sudut ilmu tu, kita kena ambil kefahaman sungguh-sungguh kefahaman tu. Bukan sekadar kita tahu tapi kita tidak sampaikan. Ini satu bab yang kita kena ambil faham. Sebab kita ini umat Muhammad. Bila kita umat Muhammad, bukan level-level ustaz ya nak cerita. Bukan. Saya sebut sekali lagi, tuan-tuan. Nak bercerita pasal agama mesti ada fakta, mesti ada rujukan. Contohlah, tuan-tuan, senang ya, contoh mudah. Kalau kita pergi ke utara, bukan kita nak mengata orang. Nanti tuan-tuan akan cakap lah, ustaz ni kalau datang buat ceramah atas kira confirm dia mengata je. Bukan, saya bukan mengata, saya nak beri penjelasan. Nak beri penjelasan je supaya kita faham. Doa kunut tak baca sana, tuan-tuan. Ada, saya pergi berdakwah bilhal ni, tuan-tuan. Doa kunut tak baca. Bila kita baca pelik, tuan-tuan. Zikir lepas salat tak ada, tuan-tuan. Zikir lepas salat tak ada. Doa kunut pun tak ada, tuan-tuan. Tapi kalau kita melihat pada satu sudut yang lain, dari sudut ilmu, kita ada 4 mazhab, tuan-tuan. Daripada 4 mazhab ni, Imam Hanafi ini dia, kalau ikut seniority, Imam Hanafi ini dia paling tua. Mazhab yang paling tua, mazhab yang paling lama. Kedua, Imam Malik. Yang ketiga, Imam Syafi'i. Yang keempat, Imam Hambali. Keempat-empat imam ini bersepakat, setuju doa kunut boleh dibaca. Sifat dia sunat. Sifatnya sunat, dan ada juga disebut sunat muakkad. Cuba kita bayangkan, tuan-tuan. Kalau kita tak ada ilmu, apa kita akan rasa? Oh, betul juga benda ni tak payah baca. Salah baca. Nabi tak buat. Alasan ni senang je, tuan-tuan. Nabi tak buat. Nabi tak buat, tak payah buat lah. Kalau macam tu susah, tuan-tuan. Kalau Nabi tak buat, kita buat. Susah. Perkara-perkara yang menyentuh soal amal, tak ada masalah. Boleh kita lakukan. Banyak juga hadis yang menyebut bahawa sesungguhnya amalan fardu yang kamu buat itu pelengkapnya adalah amalan sunat. Ada tak hadis itu? Pernah tak dengar hadis itu? Ada. Perbanyakkanlah amalan sunat, sebab dengan amalan sunat itu dia akan menampal amalan fardu. Semua ustaz cakap, tuan-tuan. Ada hadis, ada dalil dan sebagainya. Bahkan kita baru-baru ni baru je lepas Ramadan. Kan baru lepas Ramadan. Agak-agak kita malam-malam pergi sembahyang tu sunat je. Tak payahlah buat. Nak menggambarkan kepada kita, amalan sunat itu ada amalan sufi gitu, tuan. Amalan orang alim dan amalan orang saleh. Kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah. Sebab apa kata Allah SWT? Wa ma halaktu jinna wal insan illa liya'budun. Waw itu dalam terjemahan harfiah memang waw dan, tapi dalam jisim yang lain dia bersebut sumpah. Siapa yang bersumpah? Allah yang bersumpah. Kenapa Allah sebut jin dulu? Tidak aku ciptakan jin dan manusia? Jauh. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk sujud kepada aku.
Kenapa Allah sebutkan jin? Sebab populasi jin jauh lebih banyak daripada manusia. Jauh lebih banyak daripada manusia. Kalau populasi 100%, buang 90%, daripada 10% itu tadi, 9/100% itu adalah jin. Yang tinggal berapa persen? 1%. 1% itu adalah mim, alif, hamzah, nun, sin, manusia. Nampak? Supaya kita faham kedudukan itu, supaya daripada apa yang kita faham tu nanti insya-Allah kita ramai-ramai. Ayo. Berkuliahlah kita. Menuntut ilmulah kita. Sepanjang hayat tuntut ilmu. Supaya dengan ilmu yang kita ada itu nanti kita dapat membezakan yang mana baik, yang mana buruk, yang mana patuh syariah, yang mana mengikut syariat, yang mana tidak mengikut syariat. Tuan-tuan, saya sebut tadi bab akhlak ini dia menyantun kepada tasawuf, tuan-tuan. Bila dia menyantun kepada tasawuf, dia ada 7 anggota yang Allah sediakan untuk kita, termasuk saya yang bercakap ini, tidak terkecuali, termasuk saya, tidak terkecuali 7 anggota yang Allah zahirkan kepada kita adalah 7 neraka yang Allah siapkan. Tak takut ke? Saya kadang-kadang balik rumah takut, tuan-tuan. Sebelum tidur takut, ya Allah besok bangun ke tidak aku ni bercakap ya. Sebab apa tu? Saya takut sebab keutamaan ilmu itu hanya boleh dicapai dengan amalan. Faham balik, tuan-tuan? Setiap ilmu yang kita ada hanya boleh dicapai dengan amalan. Macam mana nak buat amalan tu? Individu. Cannot be on behalf. Itu sebab ada kadang-kadang saya berprogram, ada yang cakap, Ustaz boleh tak semayang ni kita on behalf kan? Bagi pihak. Uish, soalan kau soalan bombastik, aku cakap. Aku tak belajar, tak tamat lagi aku belajar bahagian tu, aku cakap. Bagi pihak, semayang bagi pihak, semayang bagi pihak. Puas aku mikir kan, macam mana nak semayang bagi pihak ni? Tok guru aku ajar tak ada pula bagi pihak, semayang tu wajib, tak semayang berdosa. Saya sengaja je tu, sengaja je. Ditanya lagi, Ustaz tak bagi pun jawapan. Jawapan apa? Saya buat jawapan apa? Jawapan sembahyang tu boleh tak kita buatkan untuk bagi pihak? Macam saya tak sembahyang, saya suruh orang lain sembahyangkan. Diam, saya cakap dengan dia apa? Boleh. Boleh? Boleh. Boleh. Boleh, bagus juga agama ni kan? Betul. Agama Islam memang sempurna. Boleh. Macam mana Ustaz? Kau mati dulu. Nanti aku semayangkan jenazah untuk kau 4 kali takbir. Nak bagi tahu, tuan-tuan, bila kita ada ilmu, benda yang sangat, hari ini macam-macam, tuan-tuan. Macam-macam benda boleh berlaku dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mempunyai ilmu yang sangat asas ini, sangat-sangat bahaya, tuan-tuan. Maklum sana tuan, Mak Ngah, Mak Utih, semua dah hargakan ilmu tu. Mak Utih, Mak Long, Mak Ngah, Mak Usu, lagi siapa? Kak Usu, macam-macam dia. Dia pun tanya, ni contoh-contoh, bukan kat sini, tempat lain. Dia pun tanya suami dia, bang, saya ni dengan izin bang, saya ni uzur bang. Oh, uzur. Saya ni boleh semayang lagi bang. Yalah, uzur memang tak boleh semayang. Kalau tak uzur kau semayang lah, jangan tak semayang. Kan isi bercakap. Kan? Lepas tu suami pun tak cakap apa-apa, diam. Isteri pun cakap, bang, aku dah uzur dah 12 hari dah bang. Oh, 12 hari uzur Oh, lama juga uzur tu. Tak apalah, tunggulah sampai dia dah tak ada uzur, semayanglah. Tuan-tuan, kalau kita tak ada ilmu, tuan-tuan, mana mungkin orang perempuan pun kelakau tanya, ketawa. Betul Ustaz, uzur 12 hari. Uzur apa tu? Maknanya kaedah uzur orang wanita itu, lelaki kena tak tahu? Wajib tahu, tuan-tuan. Wajib tahu, sebab orang lelaki ni dia rijal.
bila dia rijal, dia mesti lebih faham daripada orang perempuan. Sebab dia nak mengajar. Dia nak bagi tahu. Kalau dia tak tahu, macam mana dia nak bagi tahu? Macam mana dia nak bagi tahu ke anak dia? Itu benda yang asas tu. Benda yang sangat asas. Mana-mana isteri yang uzur melepasi 7 hari, wajib atasnya 8 hari atau 9, wajib atasnya tanpa syarat, tak ada sebab, tak ada masalah atas dia, wajib atas dia semayang walaupun darah masih keluar. Walaupun, maknanya darah yang keluar itu bukan darah haid, tapi darah istihazah, darah kotor. Habis tak semayang, siapa tanggung dosa tu? Sendiri tanggung? Tak, suami tolong tanggungkan sama-sama. Itu bahaya. Itu sebab benda-benda yang sebegini rupa yang kita kena ambil sebagai salah satu daripada skop untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dengar tak ada satu cerita, tuan-tuan? Seorang alim, tuan-tuan, dia ada pembantu rumah. Dia ada seorang pembantu rumah, tuan-tuan. Pembantu rumah dia ni orangnya alim. Orang alim, orang saleh. Mana orang yang berilmu dan dia juga saleh. Satu hari bos dia ni, toke dia ni lah, orang yang membiayai dia sebagai hamba abdi ni tadi ni, dia kata, wahai Fulan bin Fulan, engkau pergi kat pasar, engkau beli organ kambing yang paling baik. Yang paling baik kau pergi beli. Engkau bawa balik, engkau masak untuk aku nak makan. Jadi si Fulan ni pun pergi, hamba abdi ni pergi beli, bawa balik. Lepas tu dia pun masak, dia pun hidang. Jadi tuan rumah ni cakap, apa yang kau buat? Apa yang kau beli? Organ kambing ni tadi, aku beli lidah. Maknanya ilmu, tuan-tuan. Pagi ni ilmu, tuan-tuan. Ilmu. Sudut ilmu yang lain, rupanya lidah itu baik untuk kesihatan. Lalu dia pun makan lidah. Esoknya pula dia kata, wahai tuan, kau pergi beli organ kambing juga yang buruk. Yang baik dan yang buruk tadi sebut yang baik kan? Yang buruk untuk engkau bawa balik kepada aku dan kau masak. Ini pelajaran, pendidikan. Pergi, balik, dia pun masak. Buruk, takkan nak makan. Benda buruk. Tuan dia kata, apa yang kau bawa balik? Aku bawa balik juga adalah lidah. Maknanya nak beritahu kat sini, baik dan buruk itu adalah lidah. Nak menggambarkan kepada kita dalam bab tasawuf, bab akhlak ni lah tadi. Dalam bab akhlak ni tadi, awal mukadimah saya dah sebut, orang sombong tak masuk syurga. Sombong dia tu, dia datang daripada mana? Mulut dan lidahnya berkata-kata. Fitnah datangnya daripada mana? Daripada mulut dia yang berkata-kata. Dengki dia datang daripada mana? Daripada mulut dan hatinya yang berkata-kata. Itu sebab kata Nabi SAW, nanti umat aku banyak yang muflis di padang mahsyar kerana tidak menjaga lidahnya. Tak jaga lidah. Bila tak jaga lidah, neraka adalah tempatnya. Wa iya na'udzubillah min zalik. Jangan pula kita kata orang tu, kita tengok orang tu, tengok ya, Kak Ngah, Kak Long pakai gelang macam ni, habis makan. Orang perempuan faham tu, bila aku buat macam ni, habis makan. Makanan tu kat sini dengan izin, minta maaf, bukan kat sini, kat Jamaika sana. Habis orang yang lain nampak, kita ada mata kan, kita lihat, kita tengok. Sabar, buat bertenang, doakan dia, ya Allah, ya Allah, aku berterima kasih pada engkau ya Allah. Wa ista'azna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Doa yang tu je. Kita doa yang tu je, doa yang baik-baik je. Oh, kalau kita bersyukur, Allah tambah.
Allah ada apa yang ada pada dia itu adalah hak dia. Apa yang dia miliki itu adalah hak dia. Jadi ini yang kita kena sentiasa mendidik diri kita, sebab Ramadan datang. Ramadan itu adalah bulan yang disebut madrasah. Bulan untuk kita kembali kepada fitrah. Bulan untuk kita kembali kepada sujud kepada Allah. Bulan untuk berkasih sayang di antara satu sama yang lain. Itu sebab sampai sekarang pun tak habis-habis. Saya tengok baru semalam ni besok dah ada lagi majlis sambutan hari raya. Majlis sambutan hari raya. Bukan pasal apa, nanti ada bila jumpa saya cakap, ustaz membazirlah kita ustaz. Kita raya satu hari cukup lah ustaz. Ini sampai 30 hari, 29, 30 hari puasa, 30 hari nak raya. Janganlah pandang daripada sudut tu. Kan? Jangan pandang pada sudut tu, pandang pada sudut yang lain, sudut yang lebih besar. Kita ni selalu duduk pada skop yang kecil tu. Kan? Pembaziran, tapi kita tak lihat pada sudut yang besar. Apa kebaikan yang kita dapat bila kita adakan majlis macam ni? Kita dapat bersilaturahim. Kita dapat ganding bahu. Kita dapat bahu-membahu. Kita dapat menjadi orang kata apa? Jangan menjadi gunting yang memisahkan, jadilah jarum yang mencantumkan. Kenapa tak nak jadi macam tu? Terus pada kita tuan-tuan. Penutup tuan-tuan. Sedikit penutup tuan-tuan. Sedikit penutup tuan-tuan. Saya percaya tuan-tuan faham kisah ni. Tapi sekadar saya nak kongsikan. Saya nak abadikan cerita ni. Mungkin para ustaz-ustazah yang datang sini pun dah cerita. Tapi sekadar nak kongsi. Bagaimana muamalat. Konsep muamalat kita dengan kita bermasyarakat. Kisah Luqman Al-Hakim bersama anak dan Kaldai. Ini popular cerita ni tuan-tuan. Kisah Luqman Al-Hakim, anak dan Kaldai. Masuk kampung pertama, anak dia tunggang Kaldai itu. Di atas tunggangan Kaldai itu ada barang-barang, ada bekas-bekas barang yang akan dibawa balik. Selepas dia pergi ke pasar, akan dia letak. Sebab orang Arab, Kaldai itu dijadikan barang tunggangan yang boleh ambil barang. Itu kerja Kaldai. Bila sampai satu kampung, anak dia duduk atas Kaldai itu, menunggang Kaldai, bapak dia tarik. Sampai satu kampung, kampung tu pun sebut. Kita kan ada telinga, 7 nikmat, 7 neraka Allah sediakan. Kita ada telinga. Luqman Al-Hakim dengar orang kampung pertama sebut, dia kata, tak ada akal, tak ada otak budak ni. Bapak kau sepatutnya yang naik, kau tak hormat pun bapak kau. Tak ada hormat pun kau. Bapak kau bagi kau makan, bagi kau minum. Kau tak ada keperasaan. Tak apalah, ayahlah naik, biar saya yang tarik Kaldai ni. Ayat itu keluar di kampung yang pertama. Saya nak cerita tuan-tuan, betul ke dia cakap tu? Betul. Betul dia cakap tu, tak salah pun. Tak salah. Tak salah pun dia cakap. Memang betul lah. Sebagai seorang anak, kita menghormati ayah kita. Kan? Ini gambaran tuan-tuan, gambaran. Bila Luqman dengar, Luqman pun cakap dengan anak dia, wahai anakku, engkau lah turun biar ayah yang naik. Engkau taiklah macam mana ayah taik. Pergi kampung kedua. Orang kampung kedua cerita juga. Tak ada akal betul. Apalah orang tua ni. Kalau kau tu anak engkau, patutnya engkau lah berkorban untuk anak engkau. Anak engkau tu kecil lagi. Takkan dia yang taik engkau naik? Aduh, akal mana tak ada, tak tahu. Betul ke dia cakap tu tuan-tuan? Betul tuan-tuan. Saya nak simpulkan yang mudah je tuan-tuan. Sebab pagi ni saya ada satu lagi program tuan-tuan di Masjid Al-Azim tuan-tuan. Betul ke dia cakap? Betul tuan-tuan. Tak salah pun apa yang dia cakap. Luqman cakap dengan anak dia, wahai anakku, kita nak masuk ke kampung yang seterusnya, nak pergi pasar sebab jauh. Antara rumah nak pergi ke pasar tu jauh. Luqman kata dengan anak dia, wahai anakku, kita naik sama-sama dalam atas ni. Sampai kampung ketiga pun sebut. Dua-dua pun sama. Bapa dengan anak pun tak boleh fikir.
Kaldai yang dah macam ni tua, dah lah dengan dah keadaan dia macam ni susah. Dengan barang lagi nak angkat. Tak ke salimkan haiwan ni? Salah ke dia cakap? Tak salah pun. Tak salah pun dia cakap. Betul. Yang jadi pelik tuan-tuan ni, yang jadi pelik tuan-tuan, yang kampung keempat ni pelik tuan-tuan. Aneh. Pelik tapi ajaib. Pelik tapi betul. Yang keempat ni tuan-tuan. Apa dia? Bila Luqman dengar perkataan itu, dia kata, wahai anakku, adalah baiknya kita berfikir lebih ke hadapan. Aku dengan engkau pikul kaldai itu. Tuan-tuan kalau dengar pun tuan-tuan ketawa kan? Ni refresh tuan-tuan, refresh. Pikul kaldai sampai ke pasar. Orang pelik. Kaldai ini bukan orang pikul, kaldai ditunggangi. Orang kata apa? Tak pernah dibuat orang. Tapi orang tak tahu apa yang berlaku sebenarnya daripada kampung pertama, kampung kedua, kampung ketiga, kampung keempat. Jadi dia tak tahu. Jadi kata Luqman al-Hakim, wahai anakku, kita jual je lah kaldai. Akhirnya apa? Jual. Apa? Apa gambaran yang Allah nak bagikan kepada kita? Apa gambaran daripada cerita itu? Gambaran daripada cerita itu ialah yang pertama, hendaklah kita melakukan apa yang kita buat bergantung pada kita. Bergantung pada kita. Rumah aku punya suka lah. Amat bahasa orang Melaka dah pula. Marah lah tu. Rumah aku punya suka lah. Aku nak letak kat mana? Kan seorang datang, Kak Long, macam salah je. Pintu tu, rumah, almari tu letak tepi pintu. Kan baru letak depan pintu. Hilang akal apa kau letak depan pintu? Kan? Terpulang pada aku lah nak buat macam mana. Tetapi perlu kita fahami bahawa apa pun yang kita nak buat dalam amalan ini, dia mesti bersandarkan dengan ilmu. Apa dia? 4. Al-Quran, hadis, al-ulama warisatul anbiya, jangan tinggal. Sebab ada lagi kefahaman ilmu yang kata ulama ni apa kita ikut, jangan ikut ulama. Kalau tak ikut ulama, nak ikut siapa? Ni ikut siapa kalau bukan ikut ulama? Tuan-tuan, sikit tuan-tuan yang saya sebut awal tadi, Al-Alama Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu susul galur dia tu sampai kepada nasab Nabi SAW. Al-Alama tu sebab kita kena kaji benda tu. Nak buat tu kena kaji sampai habis. Begitu juga Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i itu nasabnya sampai kepada Nabi. Itu sebab jumhur melihat Al-Imam Syafi'i ini, pengikut dia, mazhab dia terlalu ramai. Sebab apa? Dia, orang muda kata rare, steady, mudah. Contoh, last satu lagi, Imam Syafi'i dia berguru dengan Imam Malik, tuan-tuan. Semua orang tahu dia berguru dengan Imam Malik. Kita ni berkuliah, tuan-tuan, sama juga mereka pun berkuliah. Ada anak murid Imam Malik berguru dengan Imam Malik. Ada anak guru Imam Malik berguru dengan Imam Syafi'i. Walhal saya sebut tadi, Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Tengok falsafah ilmu dan adab bagaimana. Tengok. Ketika anak murid ini berguru dengan Imam Malik, Imam Malik kata, wahai seluruh, ni dia belajar bab fiqh. Dia sebut, ketika kamu hendak sujud, turunkanlah lututmu ketika dahulu. Turun lutut. Ketika nak sujud ni turun. Nak dacah dahi kat lantai ni kan. Turunkan lututmu terlebih dahulu, kata dia. Barulah anggota-anggota yang lain. Kemudian ketika Imam Syafi'i mengajar, Imam Syafi'i kata, wahai seluruh anak muridku, turunkanlah tanganmu terlebih dahulu, barulah anggota-anggota yang lain. Ada pencegahan tak kat situ? Ada kan? Ada kan pencegahan? Lalu macam saya berkuliah lah, ada yang bertanya, tanya tu, tanya ni, tanya tu, tanya. Macam saya berkuliah pun, baru ni kan nak raya pun orang tanya, orang telefon, Ustaz, betul ke Ustaz kita raya hari Senin? Ustaz, betul ke kita raya hari Senin? Dia kata. Saya bercakap, apa masalah kau ni nak raya ke tak raya ni?
Hari Senin ke, hari Selasa ke, kita tetap raya. Jangan risau. Tapi orang banyak kata hari Senin, Ustaz. Sabar. Kita kat Malaysia semenanjung tanah Melayu ni, dia pakai ru'yah dan hisab. Kalau mana-mana negeri yang jumpa, nampak anak bulan itu, rayalah kita. Kalau tak jumpa, tak rayalah. Tu raya tak sempat tu apa gitu? Raya tak sempat ke apa? Alihkan kereta. Boleh. Boleh soalan pulang raya. Ni. Sikit lagi. Boleh. Ni. Assalamualaikum. Ni. Kita saya. Siapa ni? Kat mana tadi saya cakap tadi, saya ada lupa. Sujud tadi tu. Bukan apa tu tuan. Tadi saya sampai-sampaikan, saya tengok semua kereta banyak tu tuan. Kat mana aku nak parking ni? Dan saya percaya tentu orang yang dah masuk dalam kawasan kompaun masjid ni, dia takkan keluar lah. Dia nak keluar. Kita cerita sikit lagi tuan. Ketika anak murid dia tanya kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, dia kata, mana yang lebih sempurna? Mana yang lebih tepat? Ketika aku belajar dengan Imam Malik sebut, sebelum ketika kita nak sujud, hendaklah turunkan lututnya terlebih dahulu. Lutut kita turunkan terlebih dulu, lutut. Barulah anggota-anggota yang lain. Tapi ketika aku belajar dengan engkau, wahai Imam Syafi'i, engkau sebut, turunkan tanganmu terlebih dahulu, kemudian anggota-anggota yang lain. Apa kata Imam Syafi'i? Seorang yang berilmu, dia tak cakap ikut aku ni yang lebih betul. Walaupun guru dia tak dengar, ikut aku ni yang lebih betul. Imam Syafi'i kata, sesungguhnya kedua-dua perlakuan itu, amalan itu sesempurnanya, dan dia tidak membatalkan perlakuan salat. Hari ini saya nak tanya tuan-tuan, berapa ramai yang hari ini, termasuk saya yang dah 70 lebih, aku ni dah 70 lebih ni, 75 ni. Percaya tak percaya saya tak tahu. 75 ni aku. Agak-agak saya ni turun pakai lutut ke pakai tangan? Tapak tangan. Berapa ramai yang turun gunakan tapak tangan, angkat tangan? Ramai tuan-tuan. Nampak? Nak menunjukkan ilmu itu. Itu sebab banyak hadis disebut. Ketika Nabi hidup, Nabi sebut nanti akan lahir seorang imam yang dikenali di seluruh dunia. Dia itu adalah, tak disebut siapa, tapi hari ini terbukti tuan-tuan. Ketika kita sujud, kita menggunakan tangan kita terlebih dahulu. Sebab apa? Sebab dah umur banyak, bukan dah tua. Jangan sebut tua, muda lagi. 75 kan muda, 70 pun muda. Macam imam saya ni, muda lagi. Nampak tak? Nak beritahu kepada kita, ilmu yang Imam Syafi'i ada itu jelas, padu, tulus. Semua orang pakai. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menghormati gurunya. Itu yang disebut adab. Saya rasa cukup setakat tu. Tapi pun apa pun, saya minta ampun dan maaf. Tadi saya masuk, memang tu masuk je, sebab kat luar penuh. Saya masuk pun, saya memang duduk betul-betul di belakang. Mungkin boleh keluar, tak boleh keluar, wallahualam. Mungkin kereta yang di depan saya itulah tadi, wallahualam bisawab. Kan selalu ada kompang kosong ji kat situ. Saya berfikiran macam tu. Oh ni penuh ni, aku pun masuk. Dalam hati saya cakap, mungkin ada petak parking penceramah. Kan ada, tapi parking penceramah tu pun penuh. Jadi saya pun jadi apa pun saya minta ampun dan maaf. Mudah-mudahan Allah SWT ampunkan dosa saya. Allah SWT ampunkan dosa tuan-tuan. Terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Saya sudahi dengan aku di qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.